Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin amma ba'du. Alhamdulillah yang dihormati dan dikasihi para pencinta ilmu, yang sama-sama kita mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pengajian secara online. Jadi pada malam ini saya akan membaca kitab Sairus Salikin juzuk yang pertama. Masih lagi kita membicarakan berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan mazhab al-Asy'ariyah dan Sufiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan sifat Allah Ta'ala itu yaitu terbahagi atas 4 bahagian. Jadi sifat Allah ni, kata pengarang ni, dia ada 4 bahagian lah, 4 kategori. Tapi kita kena ingatlah, kena saya dah sebut sebelum ni, kita beriktikad Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Berapa banyak sifat kesempurnaan Allah? Wallahu a'lam. Tidak terbatas, tidak terkira. Jadi hakikat kesempurnaan Allah Ta'ala itu tidak terkira, tidak ada batasan, tidak ada had. Gitu. Cuma ulama menyusun secara ringkas agar kita dapat memahami apakah yang dikatakan sifat yang sempurna bagi Allah. Jadi dengan susunan yang ditulis oleh para ulama, seperti yang kita baca kitab ni, kitab terjemahan Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Ghazali menyusun dan Syekh Samad Palembani terjemahkan. Kan bila disusun, jadi kita fahamlah berdasarkan sifat-sifat yang dijelaskan nanti itu, kita yakinlah, beriktikadlah kita memanglah Allah Ta'ala itu Tuhan kita, Tuhan yang wajib kita ibadatkan, dan dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan atau dipanggil sifat kamalat. Jadi dia katalah kitab ni, sifat Allah Ta'ala itu terbahagi atas 4 bahagian. Bahagian yang pertama, nama bahagian pertama, sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah ni? Apa maksud salbiyah? Jadi secara ringkas, secara mudahnya, salbiyah ini maksudnya dia menafikan. Menafikan, yakni kita, bila kita faham sifat salbiyah ini, maka ternafilah atau tertolaklah di dalam minda atau dalam pemikiran kita atau dalam kepercayaan kita
Allah itu ada kekurangan. Allah itu ada persamaan dengan makhluk, atau makhluk itu serupa dengan Allah Ta'ala. Itu tujuan kita tahu sifat salbiah tu. Jadi sifat salbiah ini bila kita faham, jadi kita jelaslah kita bahawa Allah itu Maha suci daripada sebarang kekurangan. Maha sucilah Allah itu berserupa dengan makhluknya, atau makhluk atau sesuatu yang lain daripada Allah itu serupa dengan Allah Ta'ala. Dan Allah tu memang tak ada kekurangan. Allah memang tak ada kelemahan. Memang tak ada. Tapi dalam pemikiran kita, dalam minda kita, dalam khayalan kita, yang kita nak bersihkan tu. Sebab benda tu ada dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita, dalam khayalan kita. Jadi tu nak bersihkan. Jadi sifat salbiah itu adalah bahagian yang pertama dari 4 bahagian. Kemudian dia kata, makna sifat salbiah itu iaitu wajib kita i'tiqadkan. Jadi sebahagian sifat salbiah itu wajib kita i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala itu wahidun la syarika lahu. Artinya yang esa, wahidun mana yang esa, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Syarik, syarik ni syarikat. Syarikat kan maknanya masyarakat. Kan syarik tu yakni sekutu dalam bahasa Melayu kita. Dan atau berkongsi pun boleh juga makna tak, berkongsi. Bersekutu tu berkongsi. Maknanya ada berkongsilah Allah Ta'ala itu, ketuhanan itu lain daripada dia. Dia berkongsi ketuhanan selain daripada dia. Sama ada berkongsi pada bentuk zat, atau pada sifat, atau pada perbuatan. Jadi bila ada perkongsian, maka tentulah ada kelemahan. Kan? Kalau orang tu, kenapa dia berkongsi berniaga? Sebab dia tak cukup modal, maka dia berkongsi lah. Itu makhluk. Tapi Allah tak begitu. Allah tak begitu. Zat dia tidak berkongsi dengan mana-mana zat yang lain. Dan sifatnya dia tak berkongsi dengan mana-mana sifat yang lain. Perbuatannya pun dia tak berkongsi dengan mana-mana perbuatan yang lain. Ada? Itu mudah kita lah. Kemudian dia kata lagi, fardun la mathila lahu. Artinya tunggal. Wajib kita i'tiqadkan Allah itu tunggal. Tunggal. Tiada yang mengumpamai baginya. Jadi dia terjemah dengan makna tunggal. Fardun tu dengan makna tunggal. Tunggal tu bila sebut tunggal, maka tentulah tidak ada perumpamaan, mengumpami, seumpama. Syarikat tadi kita kata berkongsi. Kan dia berkongsi ketuhanan dengan yang lain. Kalau yang ni tunggal, okeylah kita bagi contoh kan. Anak tunggal. Sepasang suami isteri, dia ada anak tunggal seorang, lelaki tunggal. Kita kata anak lelaki tunggal. Jadi bila dia tunggal, kita tak boleh samakan dia dengan abang dia, sebab dia tak ada abang. Atau kita nak samakan dia, nak serupakan dia dengan adiknya, dia tak ada adik. Kan? Dia tak ada kakak. Kan? Tapi kalau orang tu dia ada ramai adik-beradik, ada 3 orang atau 2 orang,
kita boleh buat bandingan, boleh perumpam, dia kata si apa tu, anak yang nombor 2, dia ada 3 beradik. Yang pertama kita panggil sulung, abang long atau kak long. Yang nombor 2 kita panggil angah. Yang nombor 3 kita panggil ucu. Along, angah, ucu. Jadi kita boleh bandingkan, umpamakan. Kita kata, si angah ni bercakap macam si alung. Kan? Si angah ni, kan, berjalan dia tu, cara dia berjalan macam si ucu. Makna boleh diumpamakan. Dia fardun, kan? Sebab tu dia kata fardun tunggal. Bila fardun tunggal, tiada yang mengumpamai bagi Allah. Kita nak umpamakan Allah. Allah ni seperti begini. Umpama, sama ada zat dia, sifat dia, perbuatan dia. Kan? Dia kalau syarik tu dia berkongsi. Kalau ni perumpamaan. Sebab Allah kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidaklah bagi Allah itu seumpama sesuatu pun. Kalau tadi tu wahidun qul huwallahu ahad, katakan Allah tu yang esa. Yang ni nak diumpamakan. Engkau ni kita macam benda lain kita boleh kita umpamakan. Engkau ni baik macam bapa engkau. Masin macam garam. Tapi benda tu bukan garam pun. Tapi masin. Buah tu masin. Atau masam. Dia kata masam apa ni? Lauk ni masam lah. Macam mangga masam. Contoh, mangga yang masam. Boleh diumpamakan. Kata apa ni? Buah asam kulubi itu masam. Asam kulubi. Asam kulubi ni masam macam asam keping. Contoh, asam keping tak masam sangat. Tapi kita bandingkan. Jadi Allah tak begitu. Nak diumpamakan, Allah tu zatnya umpama begini. Sifatnya, sifat kudrahnya, sifat kekuasaannya, sifat ilmunya, nak diumpamakan dengan yang lain. Tak ada. Atau perbuatan dia, kan, nak diumpamakan perbuatan yang lain itu seumpama perbuatan Allah. Tidak begitu. Dia tidak begitu. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tidak begitu. Kemudian dia kata fardun la mathila lahu. Artinya tunggal, tiada yang mengumpamai baginya. Sama dah. Samadun la didda lahu. Samadun la didda lahu. Artinya samad yang dikehendaki oleh segala hambanya. Wajib kita beriktikad Allah itu bersifat dengan samadun. Apa arti samadun? Yang dikehendaki, yang diperlukan oleh segala hambanya. La didda lahu. Tiada baginya Allah itu lawan. Macam lawan kan? Tangan kanan ada tangan kiri. Depan ada belakang. Tepi ada tengah. Dalam ada luar. Adakah Allah begitu? Tak ada. Kan? Bila Allah tu kudrah, tentu dia tak bersifat dengan yang lawan kudrah itu. Kan? Kudrah makna kekuasaan. Tentulah dia tidak bersifat dengan lemah. Ataupun Allah bersifat dengan ilmu. Tentulah Allah tak ada sifat jahil. Allah ada sifat iradah, yakni kehendak. Tentulah Allah tidak ada sifat tergagah atau membuat sesuatu tu dengan di luar kehendaknya. Begitu. Jadi samad, Allah tu samadun, makna yang dikehendaki. Kenapa dia dikehendaki? Kerana dia ada sifat kudrah. Kenapa Allah itu dikehendaki? Kerana dia ada sifat ilmu.
Kenapa Allah itu kita berkehendak kepada Allah, segala makhluk perlukan Allah? Kerana dia ada sifat pendengaran. Kenapa Allah Ta'ala itu semua makhluk berkehendak pada dia? Sebab dia ada sifat penglihatan. Dan sebagainya lah. Somadun. Jadi kita ini secara teori. Secara teorinya begitu. Kan? Jadi mana yang dikehendaki tentulah Allah Ta'ala tu bersifat dengan maha sempurna. Sebab semua perlukan dia, berhajat kepada dia. Cuma masalahnya kita ni, manusia ni terlupa yang kita ni berhajat kepada Allah. Itu nama lalai, ghaflah. Yang tu kita kena mengaji, kemudian kena mempraktikkan zikir, kena ada tumpuan kepada Allah Ta'ala, supaya akidah ini hidup dalam darah dan daging kita. Akidah ini hidup di dalam kerlipan mata kita. Akidah ini hidup dalam gerak-geri kita. Dan akidah ini hidup dalam setiap nafas keluar masuk. Kalau ikut Tok Guru Gabi lah, baru kita betul-betul jadi orang yang muwahhid, yakni orang yang mentauhid, tenggelam di dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Okey, ini kita lalai, kita tahu secara teori mana Allah tu As-Samad. Sebab tu guru kami dia mengajar satu zikir, Allahu Ahad, Allahus Samad. Kan, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Satu lagi Allahus Samad. Kan, jadi dia kata sebab Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Bilal ni, dia ni bukan bangsa Arab, dia orang Habsyah, dia bukan orang Arab. Bila dia diseksa tu, dia diseksa oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy. Letak batu atas badan dia tu, jemur tengah panas dengan malam sejuk. Oi, padang pasir ni kalau panas-panas sungguh, sejuk malam tu sejuk sungguh. Tapi bila tetap dengan zikir Ahad, 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 Ahad. Dia kata bukan zikir, itu masing-masing lah. Bukan zikir nak kata apa? Jadi Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dia melafazkan zikir Ahad, Ahad, Ahad. Kan? Zikir Ahad, Ahad, yang esa, yang esa, yang esa, Tuhan yang esa. Jadi dia kata oleh kerana Sayyidina Bilal ni orang ajam, ini bukan bangsa Arab, jadi Allah Ta'ala mengajar kita. Jadi orang ajam ni sesuailah mereka itu untuk mendapat tauhid. Sebagian zikir yang sesuai bagi orang ajam amalkan, zikir sebenarnya Sayyidina Bilal, Allahu Ahad. Tambah lagi lah Allahus Samad. Tujuan zikir tu nak ni lah, nak dapat tauhid tu. Supaya tauhid tu hidup, bukan hidup di lidah saja, tapi hidup dalam hati, hidup dalam darah dan daging, hidup dalam nafas keluar masuk, hidup dalam kerlipan mata. Kan, dalam kelipan mata kita tu hidup dengan tauhid. Hidup dalam gerak-geri kita. Okeylah. Kemudian dia kata lagi, Imam Ghazali kata lagi, sifat salbiah lagi, munfaridun la nazira lahu. Artinya yang bersendiri, yang tunggal lah. Bersendiri mana bersendiri, zatnya, sifatnya, perbuatannya, tiada yang membandingi baginya. Tak ada nazir, tak ada dibanding. Yang tadi tak ada umpama. Ni tak banding-banding pun tak ada. Dibandingkan zat Allah tu dibanding dengan zat yang lain. Kan? Kalau seumpama tu mungkin ada persamaan. Ini banding, lebih kurang pun tak ada. Lebih kurang pun tak ada. Tak serupa langsung lah. Sebab tu kalau kitab, kalau ngaji cara sifat 20, dia letak satu je, mukhalafatuhu lil hawadith, yakni berbezanya. Mukhalafah tu kalau Jawi lah, kitab Jawi lama dia terjemah
bersalahannya. Jadi setengah seorang ni tak faham, orang-orang moden kita ni kadang tak apa ti bersalahan. Ya, ini berbezanya Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Baharu pun dia muskil apa dia baharu. Baharu ni setiap benda yang ada, yang wujudnya ada permulaan. Itu panggil baharu. Baharu ni setiap benda yang wujudnya benda itu ada permulaan. Bila ada permulaan, tentulah asal usulnya dia tidak wujud, dia tidak ada. Kan? Maka diadakanlah, dijadikanlah benda tersebut. Dia jadi baharu. Bukan baru jadi. Ada orang ada tengah satu orang dia mengajar, dia kata baru jadi, makhluk ni baru jadi. Bukan baru jadi. Mana wujudnya benda itu tidak ada permulaan. Setiap benda yang ada tu ada permulaan. Tentulah dia itu asal usulnya tak ada. Kan? Okey, jadi sebab tu kitab sifat 20 kata mukhalafatuhu lil hawadith, berbeza. Umpamanya Allah Ta'ala itu ada, kita kata bersifat dengan sifat qudrah. Jadi sifat qudrah Allah Ta'ala itu tak boleh dibanding, tak serupa dengan segala sifat-sifat yang baharu. Itu pertama. Kan, sifat qudrah Allah tak ada, tak serupa. Sifat penyayang Allah, sifat penyayang Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith, berbeza bagi segala yang baru. Rahim tu kasih. Kalau Rahman tu pemurah. Sifat pemurah Allah tu mukhalafatuhu lil hawadith, berbeza bagi segala yang baharu. Tak boleh dibandingkanlah. Tak ada persamaan. Dia memberi, kan, Allah Ta'ala memberi. Orang yang kafir pun dia bagi nikmat. Kan, dia bagi berbagai-bagai keistimewaan. Kalau kita tengok satu sudutnya, dia baginya orang kafir berbagai-bagai keistimewaan. Memang sejak dulu dia bagi dah. Iblis tu, mula-mula kafir itu iblis lah, kan, kita kata iblis lah. Iblis tu minta pula sesuatu. Minta umurnya panjang, minta dapat sesatkan manusia. Ini Tuhan bagi. Pasal dia Maha Rahman, Maha Memberi, Maha Pemurah. Jadi tak serupa dengan kita. Kita pemurah tapi berkira. Allah tak berkira. Kalau dikira habis kita lah. Tapi pada masa tu dikira nikmat tu, ada kita guna cara betul ke tak betul. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita semua selamatlah daripada penghisapan yang berat. Apa lagi? Jadi sifat perbuatan Allah pun tak boleh dibanding. Perbuatan Allah tak boleh dibanding. Tak boleh banding perbuatan Allah. Kalau boleh banding, itu bukan perbuatan Tuhan lah, bukan Allah lah. Banding-banding, kan? Dia nak buat, dia nak bagi. Wa annahu qadimun la awwala lahu. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu qadim. Diterjemah dengan bahasa Melayu tua, sedia. Wa annahu qadim, maknanya bahawa Allah Ta'ala itu qadim, ini sedia. La awwala lahu, yang tiada mendahului bagi Allah. Baginya bagi Allah. Jadi Allah tu qadim. Makna qadim diterjemah dengan sedia. Sedia tu maksud memang macam tu wujud dia. Memang ada sejak bila? Tak ada. Sebelum ada masa lagi dia ada. Dia wujud. Zat dia, sifat dia, gitu. Yang tak ada siapa pun mendahului. Kita didahului oleh masa. Sebelum kita ada, kita tak ada. Masa tak ada tu ada. Allah tak begitu. Ada satu kitab saya mengaji tu, kitab Jawi lah, kitab Tauhid. Dia panggil, dia kata ada kitab, nama kitab tu Hidayatul Mutafakirin. Hidayatul Mutafakirin lah. Kitab Tuan Husin Kedah, rahimahullah ta'ala, kan, Tuan Husin Kedah. Dan kitab tu kata sebahagian ilmu yang sesat, dia kata yakni sebelum ada Allah,
ada sebelum. Sebelum ada Allah, ada sebelum. Jadi sebelum wujud Allah, ada sebelum. Sebelum tu lebih ada dari sebelum makna wujud sebelum tu. Ada benda nama sebelum. Dia kata dia sebelum tu wujud dia sebelum ada Allah. Jadi Allah sebelum Allah wujud, ada sebelum. Itu pun pening gelong lah tu. Sesat lah. Sebab kita beriktikad Allah itu qadim. Kalau ada sesuatu wujud sebelum Allah, tentulah sesuatu benda itu lebih berkuasa daripada Allah. Tentulah Allah berhajat kepada benda atau perkara tersebut. Tentulah Allah akan minta pandangan, pendapat untuk buat sesuatu. Nak tanya, aku nak buat ni boleh tak? Sesuai tak buat macam ni? Pasal nak tanya, tak. Sebab kita i'tiqad dah ilmu Allah itu qadim. Bukan sekadar zatnya saja qadim, tapi sifat dia, sifat qudrahnya qadim. Sifat qudrahnya itu mukhalafatul lil hawadith. Sifat ilmu Allah pun qadim. Sifat ilmu Allah itu tidak boleh dibanding dengan mana-mana sifat yang lain. Begitulah. Sifat kehendak Allah pun begitu juga. Dia tak serupa. Dia sifat kehendak Allah itu qadim. Sifat kehendak Allah itu berbeza dengan segala sifat-sifat makhluk. Kehendak makhluk. Jadi teringat kan satu kisah lah, borak lah. Saya bukan mengajar, saya berborak. Dalam kisah Fadilat Selawat. Fadilat Selawat ni. Jadi ada satu ulama dan dia wali Allah jugalah, Sufyan Sauri. Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala. Jadi ketika dia buat haji, dia melihat satu budak muda. Budak muda ni sentiasa berselawat. Setiap langkah berselawat. Dia berselawat. Buat tawaf dia berselawat. Supaya Sauri duduk dengar, duduk perhati tengok budak ni berselawat. Dia tak ada baca doa lain. Dia tak ada baca doa. Dia tak buat amalan lain, melainkan banyak selawat. Dan dengar lah. Jadi akhirnya Sufyan Sauri pun jumpa budak muda ni. Jadi dia pun tanyalah budak muda ni. Dia kata, kenapa aku duk tengok, duk perhati, engkau ni sentiasa berselawat. Tak ada buat amal ni, ialah tawaf berselawat, semua selawat je lah. Sedangkan ada doa-doa yang lain. Kan Rasulullah pun ada baca doa-doa yang tertentu ketika tawaf ke dan sebagainya. Tapi aku tengok engkau ni tu selawat saja. Kan. Jadi dia macam nasihatkan budak tu lah. Kalau boleh di samping selawat tu, bacalah doa-doa yang lain. Zikir-zikir yang lain. Okay, jadi budak ni tanya, tuan ni siapa? Kata Sufyan Sauri, aku ni Sufyan Sauri. Lalu budak ni kata, kalaulah bukan tuan ni Sufyan Sauri, tentulah saya takkan cerita. Takkan jawab, tak layan. Tapi sebab tuan ni Sufyan Sauri, maka saya akan ceritalah sikit sebanyak kan. Macam mana yang kenapa dia dia rajin selawat. Jadi dia beritahu dia ni dalam perjalanan, dia dengan ayah dia daripada satu negeri yang jauh datang buat haji. Dia berdua dengan ayah dia. Naiklah kenderaan binatang, kenderaan tunggangan. Kemudian sampai satu tempat tak ada orang. Sana kita kata padang pasir lah. Tiba-tiba bapa dia meninggal dunia. Orang pun tak ada. Dia pun sehati. Kemudian dia tengok mayat ayah dia tu tiba-tiba hitam, kulit putih hitam jadi kulit yang putih bertukar jadi hitam seperti dibakar, macam hangus lah. Dia susah hatilah, dah lah orang tak ada. Jauh pada tempat orang kan, dia pun sedih. Dia pun menangis. Dia tutuplah mayat bapa dia tu dengan kain penutup.
Sementara kot-kot ada orang lalu lalang, bolehlah diminta tolong. Jadi dalam dia terlena lah, kita kata terlena, nak tidur tak tidur dia terlena, tiba-tiba dia dalam tidur dia tu dia melihat langit terbelah, kan, keluar satu cahaya, kan, cahaya. Kemudian turunlah satu orang muda yang kacak, memakai serba putih, satu lelaki yang handsome, yang orang tani kata jangak lah, orang Kedah kata segak. Yang tampan, yang tak pernah ditengok, muka bercahaya-cahaya tu pada langit. Berjalan terus datang ke mayat bapa aku. Kemudian orang tu buka kain penutup muka mayat bapa aku, dia usapnya tangan dia tu, dia usap ke muka bapa aku. Tiba-tiba jadi putih berseri-seri muka bapa aku, badan pun jadi putih berseri-seri. Jadi orang tu pun nak tinggalkan, aku pun pegang tangan dia atau jubah dia. Tanya, tuan ni siapa yang buat baik pada bapa dia? Jadi kata orang yang segak ni, yang pakai serba putih, yang turun pada langit, dia kata, akulah sahibul Quran, yakni orang yang diberi Al-Quran, tuan punya Quran, yakni orang yang diberi Al-Quran. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi SAW, dia kata, bapa engkau ni, dia ni ada buat dosa besar. Apa dosa dia? Dosa dia tu, orang kalau berhutang dengan dia, kena bayar lebih. Jadi riba lah. Tetapi ayah kau ni, setiap malam sebelum tidur, dia pasti berselawat ke atas aku 100 kali. Lebih kurang lah. Dia pasti selawat ke aku 100 kali. Setiap malam, sekomah. Walaupun dia ni pemakan riba, tapi dia malam dia nak tidur selawat Rasulullah. Jadi aku datang bagi syafaat lah. Jadi tapi jangan ambil makan riba tu. Kita ambil selawat tu. Akhirnya dia pun tersedar lah. Kemudian dia tanya Sufyan Tsauri, macam mana kau kenal Allah? Kan, macam mana kau kenal Allah? Dia kata Sufyan Tsauri, dia budak tu lepas tu, bila aku dengar Rasulullah cakap, aku tersedar, aku pembangun tidur, tengok memang mayat aku putih bersih. Sejak tu aku sentiasa berselawat pada Nabi SAW. Berengkah cerita, dia tanya macam mana Sufyan Tsauri kenal Allah. Maka Sufyan Tsauri kata, aku kenal Allah bila datangnya waktu siang, hilanglah malam. Bila datangnya malam, hilanglah siang. Dialah yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Dia menerbitkan matahari daripada sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Kan? Jadi pengenalan Sufyan Tsauri kepada Allah begitu. Betul lah, bukan salah pun. Memang tak ada siapa boleh buat nak terbitkan matahari sebelah timur, tenggelam sebelah barat. Nak masukkan malam dalam siang, siang dalam malam. Bila datang siang, malam hilang. Datang malam, siang tak ada. Itu memang tak siapa kekuatan teknologi mana-mana boleh buat. Jadi kata budak ni, kalau macam ni lah kau kenal Allah, belum kenal lagi. Kan, dia boleh challenge kan. Dia boleh bagi tahu Sufyan Tsauri belum kenal Allah sebenar-benar. Terus Sufyan Tsauri tanya, macam mana kau kenal Allah? Jadi kata dia, aku kenal Allah kan bila aku berkehendak sesuatu, tapi kehendak aku tak tertunai. Aku nak buat sesuatu, aku berkeinginan sesuatu, tapi apa yang aku inginkan tak berlaku. Jadi aku yakinlah bahawasanya Allah lah yang mengatur segala-galanya. Dia tenggelam, mana dia tenggelam atau fana di dalam melihat perbuatan dan kehendak Allah. Begitu. Jadi Sufyan Tsauri itu, dia punya pengenalan begitu, satu sudutnya betul, tapi tak timbul ketuhanan. Mana tak timbul, dia kenal, kata sebagai sahabat kami, dia kata kalau kita tengok sesuatu alam ni, oh hebatnya Allah jadi. Itu dia kata super macam Cina kafir ya. Tapi kita nak kenal sehingga timbul kita berhajat kepada Allah, kita memerlukan Allah. Itu baru timbul kehambaan. Mana kita
perlukan Allah. Itu tadi itu as-somad tadi. Yang kita sebut yang Allah itu somadun, yang dikehendaki oleh semua makhluk. Kalau sekadar tengok hebatnya ciptaan Allah ni begitu begini, kagum macam tu saja, okeylah. Tapi yang dikehendaki itu kita kagum dengan kehebatan apa Allah jadikan, sehingga timbul dalam hati kita, dalam jiwa kita, kita memang memerlukan Allah. Kerana dia lebih tahu tentang kita daripada kita tahu diri kita. Dia kenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita. Yang itulah kita kata tadi tu, kan, bahawasanya Allah tu dia tidak ada bandingan sifatnya, perbuatannya. Itu kita terang tadi yang Sayyidina Bilal punya zikir Allahu Ahad, Allahu Samad, Ahad itu. Dan jadi gitulah, kita berhenti takat ni dululah. Saya bukan mengajar, kita cuma berkongsi maklumat. Mudah-mudahan kita dapat sedikit pencerahan. Tak habis lagi ni bab salbiah ni, nak baca laju boleh lah, tapi tak ada pencerahan, kan. Jadi kita semuanya mengaji tauhid ni, akidah ni dah dapat tu lah. Hidup tauhid kita, kata guru kami, hidup dalam setiap darah daging kita, hidup dalam gerak geri kita, hidup dalam nafas keluar masuk, dan sebagainya lah. Itu yang dalam kitab apa tu, Allah kitab tauhid apa ni, Matan Ummi Al-Barahid, kan, dia kata zikirlah kalimah dari Allah tu, dengan kita zikir, kita sebut-sebut sehingga jadi darah dan daging, baru dia, kan, masuk zikir tu dari darah daging, masuk dalam setiap darah daging kita. Ini yang perlu kita proses lah. Kalau tak, kan, memang kita sentiasa kena terlentong dengan setan, dengan iblis kita lah. Lagi zikir tak masuk dari dalam darah daging kita, memang kena kelentong dengan kita, masuklah kubur. Jadi takat inilah kita kongsi, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita manfaat yang banyak, mengampunkan kesalahan dan dosa kita semua, dengan keberkatan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkatan para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in, dengan keberkatan para aulia qaddasallahu asrarahum, keberkatan para ulama yang berkhidmat kepada agama, ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang arifin, ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang membawa kita ke jalan keridhaan Allah. Dan juga dengan keberkatan yang saya kasihi dan sanjungi guru murabbi saya, yang mendidik saya, yang mengasuh saya dengan ikhlas, almarhum, dan juga almarhum tok-tok guru saya, ustaz-ustaz saya, dan juga dengan keberkatan doa-doa ibu dan ayah kita, doa-doa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Jadi kita hadiahkan Fatihah kepada mereka semua. Semoga Allah Ta'ala menambahkan keberkatan dan hidayah, rahmatnya kepada kita sehinggalah di akhirat nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.